Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, 19 Disember bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama tengah hari ini. Umat Islam perlu jadikan kegemilangan era tamadun Islam sebagai pedoman. Wang kertas negara tidak mengandungi unsur lemak khinzir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wang kertas negara bebas daripada lemak haiwan dan tidak mengandungi unsur lemak khinzir. Datuk Amiruddin Hamzah, Timbalan Menteri Kewangan, menyangkal tuduhan setengah pihak yang mendakwa wang kertas ringgit mengandungi unsur haiwan berkenaan. Ujarnya wang kertas RM1 dan RM5 menggunakan polimer agar dapat bertahan lebih lama berbanding wang kertas biasa dan bebas daripada unsur mencurigakan. Beliau berkata demikian ketika menjawab persoalan yang diajukan Senator Sabani Mat pada sesi penggulungan rang undang-undang RUU Mata Wang 2019 di Dewan Negara semalam. Jelasnya Bank Negara Malaysia BNM telah mendapat laporan terperinci daripada makmal bebas yang mengesahkan tiada sebarang unsur lemak haiwan dalam wang polimer. Beliau turut mengatakan bahawa perkara berkenaan telah dirujuk kepada Majlis Penasihat Syariah BNM yang bersetuju dengan penilaian bahawa wang polimer bebas daripada unsur lemak haiwan dan boleh digunakan tanpa was-was. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mendakwa beliau dapat merasakan wang di dalam akaun M-Bank mempunyai jumlah yang cukup sebelum mengeluarkan cek bernilai jutaan ringgit. Perkara terbabit diberitahu bekas Menteri Kewangan itu semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sidmat Baram pagi tadi. Sebelum ini, Datuk Seri Najib ada memberitahu mahkamah yang ketika di Pejabat Perdana Menteri, beliau akan menyemak dengan bekas Ketua Setiausaha Sulitnya, Datuk Seri Azlin Alias, berkenaan dengan baki akaun di bank. Namun ketika ditanya dengan siapa beliau menyemak baki akaun ketika di rumah, beliau hanya menegaskan mempunyai wang yang cukup dalam akaun bank dan tidak pernah mengetahui baki sebenar dalam akaun kecuali jika dimaklumkan oleh Datuk Seri Azlin. Suasana di dalam mahkamah kemudiannya bertukar tegang selepas Datuk Seri Najib dan Sid Hambaram mula bertikam lidah. Ini kerana jawapan bekas Perdana Menteri itu di dalam kenyataan saksi bertulis dengan yang diberikan semasa pemeriksaan balas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dilihat bercanggah. Dalam kenyataan bertulisnya, beliau tidak dapat memastikan sama ada beliau menandatangani pindaan ke atas memorandum dan artikel persatuan 1MDB. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan balas oleh Tan Sri Tommy, Datuk Seri Najib menjawab bahawa tanda tangan itu adalah miliknya. Mahkamah kemudian membenarkan perbicaraan ditangguhkan awal hari ini kerana Datuk Sid Hambaram memaklumkan beliau tidak sihat. Perbicaraan di hadapan Hakim Nazlan Ghazali ditangguhkan sehingga 6 Januari tahun hadapan. Bekas Timbalan Pengarah Bahagian Hak Ehwal, Pos dan Idagang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM87,000. Tertuduh Muhammad Iskandar King membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Iskandar, 42 tahun, didakwa secara rasuah menerima suatu suapan wang tunai berjumlah RM50,000 daripada pengarah syarikat Golden Sunrise Ventures Sdn Bhd dan pakar runding bagi syarikat OCK Setia Engineering Sdn Bhd, Muhammad Azuzi Muhammad Kamil. Ia sebagai balasan kerana membantu mendapatkan projek Universal Service Provider USP Time Tree Extension Phase 1 daripada Suruhanjaya itu bagi syarikat OCK Setia Engineering Sdn Bhd.
Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah restoran di IOI City Mall Putrajaya jam 8 malam 9 Januari lalu. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, Muhammad Iskandar didakwa menerima 2 cek masing-masing bernilai $18,500 atas nama isterinya dan namanya sendiri daripada Muhammad Azuzi di Bukit Jalil Golf and Country Resort jam 5 petang 23 Jun 2015. Tertuduh turut berdepan satu pertuduhan pilihan, iaitu menerima wang tunai RM50,000 daripada individu sama di sebuah restoran di IOI City Mall Putrajaya pada jam 8 malam 9 Januari lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 selain pasportnya perlu diserahkan kepada mahkamah. 16 Januari depan tarikh sebutan semula kes. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Kita ke laporan banjir. Banjir di Kelantan menjejaskan penduduk di 5 daerah iaitu di Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Machang dan Kuala Krai dengan bilangan terkini 3,436 mangsa membabitkan 1,020 keluarga. Ia turut melanda rantau panjang sejak awal pagi tadi. Untuk butiran lanjut, kita terus bersama Shanun Hanif Abdullah Suhaimi. Baik, Shanun, boleh anda kongsikan maklumat terkini di sana? Shanun. Terima kasih kepada rakan setugas di Suri Pentas. Buat masa ini, mangsa banjir di Kelantan menurun sedikit kepada 3,277 mangsa daripada 1,012 keluarga, manakala pusat pemindahan kini 43 semuanya berbanding 46 semalam. Dan air banjir daripada Jeli dan Tanah Merah buat masa ini telah mengalir masuk ke jajahan Pasir Mas. Saya kini berada di rantau panjang dalam jajahan Pasir Mas. Turut terkesan ialah Balai Polis Rantau Panjang tempat saya berdiri ini, di mana terdapat air di sekitar Balai Polis ini. Dan buat masa ini Balai Polis ini masih lagi belum memasuki bahagian dalam, sedikit saja lagi, dan penduduk ataupun kaki tangan anggota polis di sini berjaga-jaga untuk memindahkan barangan sekiranya air masuk ke dalam Balai Polis ini. Saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Muhammad Roy Suhaimi Sharif. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih Tuan kerana dapat hadir di sini. Jadi boleh Tuan ceritakan keadaan terkini lah di Rantau Panjang ini. Dan sebelum ni Rantau Panjang ni dah banjir, tapi banjir sekali lagi. Jadi boleh ceritakan persiapan dan sebagainya. Untuk keadaan banjir pada gelombang kedua di Rantau Panjang dan Pasir Mas keseluruhannya, trend kenaikan air itu memang tinggi di paras air di paras Sungai Golok, yang mana terkini adalah 10.64 meter, dan tetapi dia berlainan sedikit dengan yang gelombang pertama, iaitu yang 2 minggu lepas sebelum ini, yang mana kali ini dengan keadaan cuaca yang cerah, tidak hujan, kenaikan air di daratan tu dia kurang sedikit berbanding dengan yang sebelum ni. Jadi pemindahan mangsa banjir pun amat berkurangan kalau berbanding dengan gelombang pertama tu. Jadi walaupun Sungai Golok tu boleh dikatakan melepasi paras bahaya yang tinggi sedikit ataupun menyamai dengan gelombang pertama, tetapi perpindahan ataupun mangsa berpindah tu dia kurang disebabkan mungkin sebabkan faktor air yang melalui yang ada di daratan ni hanyalah air yang melimpah sahaja. Jadi air yang melimpah sungai dan bukan bersama dengan air takungan hujan, dan juga disebabkan oleh hujan yang lebat. Jadi ini adalah merupakan air limpahan Sungai Golok, dan kalau cuaca baik, cuaca cerah sebegini, saya merasakan mungkin tidak lama lah air mungkin akan surut cepat lah. Dan dari segi dalam konteks menyelamat mangsa juga, jadi yang sekarang ni pun kita kurang sedikit mendapat panggilan telefon
Walaupun kita punya PKTK kita dah buka pada pagi ini jam 8 pagi di Balai Polis di Balai Bomba Rantau Panjang dan semua tim penyelamat sedang bersedia, tapi panggilan untuk menyelamat mangsa itu dia masih lagi kurang dan kita pun masih lagi memantau. Cuma di peringkat saya ni kalau boleh saya mohonlah kepada semua yang ini walaupun air kenaikan paras air itu kurang naik dia, tapi minta penduduk berjaga-jaga dan sentiasa orang kata jika ada tanda-tanda untuk naik lebih tinggi minta untuk berpindah dan kita akan segerakan program Pos-9 tu di mana aset kita pun semua dah bersedia. Satu juga lagi dari segi keselamatan kita minta untuk pihak-pihak ibu bapa, penduduk semua tidak orang kata bersukaria lah disebabkan air bertakung ni, sebab kali ni gelombang kedua ni air bertakung tu dia gelap sedikit berbanding dengan yang sebelum gelombang pertama. Mana dia cerah, yang ni gelap. Jadi bila gelap ni kita tak nampak dah yang mana kita nak pijak jalan dan sebagainya. Jadi kalau kata itu yang kedua is elektrik lah. Elektrik tu pun kena, kalau kata ada yang maklumat elektrik yang masih hidup dan sebagainya, minta beritahu dengan kita akan beritahu kepada pihak TNB untuk potong. Okey. Jadi untuk maklumat juga Sungai Kelantan juga buat masa ini menunjukkan paras meningkat. Misalnya bacaan Sungai Kelantan di Jeti Kastam Kota Baru juga meningkat kepada 3.01 ataupun 0.1 di paras berjaga-jaga. Itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Shannon atas laporan itu. Kita ke laporan berikutnya. Baik, Terengganu juga kembali dilanda banjir. Gelombang keempat itu membabitkan dua daerah iaitu Hulu Terengganu dan Dungun. Seramai 102 mangsa membabitkan 32 keluarga dipindahkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Di Dungun, seramai 65 mangsa daripada 20 keluarga dipindahkan di 2 PPS iaitu Dewan Orang Ramai Kampung Minda dan Balai Raya Rantau Panjang sejak malam tadi. Manakala satu PPS dibuka di Hulu Terengganu iaitu di Dewan PPSK Menerong yang menempatkan 37 mangsa dari 12 keluarga. Tinjauan di Kampung Pengkalan Ajal, banjir turut menyebabkan jalan alternatif ke Kampung Lubuk Periuk ditutup kepada semua lalu lintas. Di Johor pula, bilangan mangsa di 6 daerah terjejas kini berjumlah 2,669 orang membabitkan 716 keluarga. Banjir menjejaskan penduduk di Mersing membabitkan lebih 800 mangsa. Diikuti Kluang dengan 576 mangsa, Segamat 536 mangsa, Kota Tinggi 457 mangsa, serta masing-masing lebih 100 mangsa di Pontian dan Batu Pahat. Selain itu, banjir di Pahang kini mencatatkan bilangan mangsa seramai 1,132 orang dari 311 keluarga. Ia membabitkan daerah Rompin dengan hampir 800 mangsa. Lebih 300 mangsa di Temeloh dan 9 mangsa di Berah. Umat Islam perlu meningkatkan usaha ke arah perpaduan serta pembangunan dalam usaha mengatasi pelbagai cabaran kompleks yang melanda dunia kini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah. Langkah itu perlu berikutan situasi umat Islam kini amat membimbangkan. Ini kerana wujud saling berseteru dan membenci antara satu sama lain sehingga menjurus kepada pelbagai berita sedih dan kesengsaraan tragedi serta kehilangan. Perhaps the time has come for us to broaden our individual efforts to transcend towards the wider ummah. Let us all join together and pledge our commitment to practice what we perform 5 times a day in our global personas to improve the life of our ummah and rebuild the Islamic civilization to where it was before.
facing us today. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 pagi tadi. Turut berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dalam titah diraja itu, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan atas kehadiran beberapa pemimpin utama dunia Islam ke sidang itu, termasuk Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Baginda percaya kehadiran mereka merupakan satu indikasi serta kepercayaan dunia Islam kepada Malaysia dan kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Islam pernah dipandang tinggi pada satu ketika dahulu apabila umatnya mematuhi ajaran sebenar agama, bersatu padu di antara satu sama lain serta bekerja keras untuk menimba ilmu di seluruh dunia. Dalam ucap tamanya kepada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, umat Islam perlu mengimbau semula era kegemilangan tamadun Islam yang berupaya melindungi rakyatnya daripada dijajah dan tanah air dirampas. This is a problem for us. We need to look again at our religion to find what is the correct interpretation of our religion. Certainly our religion does not forbid us from having good governance, from having a good society, from having a good development. These are also our rights. And it is for this reason that we have called this Kuala Lumpur Summit of 2019. Jelas Tun Dr. Mahathir, meskipun masyarakat Islam menyedari hakikat kejatuhan kepimpinan Islam di seluruh dunia, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memakbulkan hasrat umatnya tanpa sebarang usaha dilakukan untuk mengubah situasi berkenaan. Beliau berkata dengan cara yang didakwa berjihad itu, iaitu dengan kesediaan untuk serangan bunuh diri bagi mempertahankan agama, sebaliknya mencemarkan lagi nama baik Islam. Kesannya terpaksa diterima oleh ratusan ribu umat Islam yang diusir dari negara sendiri, dinafikan suaka politik, ditindas dan dikecam, sekaligus meningkatkan lagi sentimen Islamofobia terutamanya dalam kalangan dunia barat. Sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 turut mendapat sentuhan teknologi terkini dengan kehadiran robot humanoid Sophia. Robot kecerdasan buatan itu membuat penampilan dan menyampaikan kata-kata aluan kepada semua delegasi di majlis perasmian berkenaan. It is an honor to witness such a spirit of international cooperation. Manufacture of goods. Robot ini dibawa atas permintaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan akan dipamerkan di ruang pameran serba dinamik sehingga sidang kemuncak ini tamat. Ia berupaya mempamerkan 50 ekspresi wajah seperti manusia dan akan berinteraksi dengan orang ramai. Sophia yang membuat penampilan pertama di negara ini juga robot pertama di dunia diberikan status kerakyatan oleh Arab Saudi sempena Future Investment Summit di Riyadh pada 25 Oktober 2017. Permodalan Nasional Berhad PNB merancang mempertingkatkan lagi pelaburannya di luar negara secara berperingkat dalam memberikan peluang pulangan yang mampan kepada pemegang unit pada masa depan. So we will be looking to increase our exposure geographically in private equity within Asia. But all our investments in private equity is done through funds, and we're not invested. We don't write a check for one single investment. We do it in co-investments with the other private equity players. Sehingga November tahun ini, dedahan asing PNB sekitar 8%, manakala baki selebihnya adalah tertumpu di pasaran tempatan. Dedahan antarabangsa itu termasuk dalam ekuiti awam, hartanah, pelaburan, persendirian serta tunai. Dalam pada itu, pembinaan Merdeka 118 dijangka mencecah tingkat 80 menjelang hujung tahun ini.
Laporan antarabangsa, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berdepan cabaran politik terbesar apabila pertama kali dalam sejarah undian Kongres akan dibuat untuk memecat beliau. Ini kerana majoriti Demokrat di Dewan Perwakilan yang diketuai Speaker Nancy Pelosi dijangka meluluskan 2 artikel berhubung undi tidak percaya. 2 artikel berkenaan adalah salah guna kuasa dan menghalang Kongres selepas sesi perdebatan. Senat dikuasai Republikan kemudian akan memulakan pendengaran Januari depan yang pasti bertujuan membebaskan Presiden. Trump dalam reaksinya berkata beliau tidak percaya undian akan dibuat oleh golongan kiri radikal dan menyangkal segala pertuduhan terhadapnya. Trump berdepan dakwaan menggunakan penangguhan bantuan dana kepada Ukraine untuk memaksa negara itu membuka siasatan terhadap dakwaan rasuah memalukan terhadap seterunya. Beliau juga didakwa menghalang Kongres dengan enggan bekerjasama dalam siasatan undi tidak percaya dengan melarang kaki tangan memberi kenyataan serta menyimpan bukti dokumen. Pihak berkuasa Australia mengisytiharkan darurat selama 7 hari di New South Wales bermula hari ini berikutan fenomena gelombang panas luar biasa yang mengakibatkan kebakaran belukar di seluruh rantau itu. Dianggarkan lebih 100 kebakaran dikesan sejak beberapa minggu lalu di negeri berkenaan. Sebahagian daripadanya tidak terkawal, terutama kebakaran besar di Sydney yang mengakibatkan kota terbesar di Australia itu dilitupi jerebu yang cukup toksik. Perintah darurat kedua itu diumumkan akibat keadaan cuaca yang terlalu buruk sejak negara itu dilanda kemarau dan kebakaran belukar. Selasa lalu, negara itu mencatat bacaan suhu paling panas mencecah 40 darjah Celsius. Suhu dijangka meningkat kepada 41 darjah Celsius di tengah Sydney dan 45 darjah Celsius di bandar pinggir bandar itu hari ini. Sementara itu, tiupan angin kencang sehingga 100 km sejam pada petang ini dijangka menyebabkan kebakaran akan terus merebak menghampiri bandar terbabit. Baik, kita ke laporan sukan. Sukan rugby menutup kalender 2019 dengan penuh bergaya. Ia menyaksikan pasukan pelapis kebangsaan bawah 19 tahun negara layak ke kejuaraan rugby bawah 20 Asia Division 1 tahun depan. Kejayaan itu hadir selepas Malaysia menumpaskan Emiria Arab Bersatu UAE dengan kemenangan tipis 15-14. Pada perlawanan kedua kejohanan rugby Asia bawah 19 Division 2 di Padang A Universiti Putra Malaysia UPM, Malaysia serba biru turun menentang UAE berjersey putih turun dengan misi mencari kemenangan mutlak selepas terikat 12 sama Ahad lalu. Pasukan tuan rumah jelas mendominasi babak pertama apabila mencatat 15-11 hasil 2 try berturut-turut oleh Ahmad Zulhilmi Azizat. UAE menyalakan amaran kebangkitan apabila meraih 2 mata hasil penalti Alistair Hess untuk mengurangkan defisit jaringan kepada 15-14. Namun ia tidak memadai buat pelawat yang banyak menyerang di hujung permainan sekaligus Malaysia menang dengan agregat 17-16. Untuk rekod, ini adalah penampilan kedua skuad bawah 19 tahun negara bersaing di Division 1. Kali terakhir pada edisi 2017 menyaksikan Malaysia menamatkan saingan di tempat ketiga. Lawan menanti pasukan negara pada hujung Disember tahun depan adalah Sri Lanka, Filipina dan Thailand. Perenang kebangsaan Wilson Sim Wee Sheng menerima insentif tertinggi pada Majlis Penyerahan Insentif Kecemerlangan Sukan Atlet IPT 2019 di Putrajaya. Wilson menerima wang tunai RM5,050 atas kejayaannya dalam Tamasya Sukan Universiti ASEAN 2018 di Myanmar. Dalam penampilan sulung Wilson di Tamasya Dwi tahunan itu, perenang Olimpik ini meraih 3 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa. Atlet kelahiran Sarawak ini juga turut mencipta 3 rekod baru kejohanan dalam acara 100, 200 dan 400 meter gaya bebas lelaki. Really happy about it. I didn't expect to get any incentive for this meet, as this meet was happened a year ago and got it by the surprise. So yeah, I'm very happy. Majlis penyerahan hadiah disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Dr. Ghazali Abbas. Seramai 218 atlet IPT menerima insentif keseluruhan yang menilai RM214,400. Insentif itu antara usaha kementerian memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada atlet IPT yang cemerlang dan aktif mencapai kejayaan sukan di peringkat tertinggi, termasuk di Tamasya Sukan Universiti Dunia, Universiade dan kejuaraan Universiti Dunia WC.